Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih aw karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, di tempat yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana walaupun Allah Ta'ala bagi pelbagai ujian kepada kita, kita tetap dapat hadir ke masjid untuk sama-sama kita sebentar tadi melakukan salat maghrib berjamaah, untuk kita menunjukkan kita menjadi manusia yang benar-benar menghidupkan sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ucap syukur kita dapat duduk pula dalam majlis ilmu, majlis yang memberi peluang untuk kita dapat menghidupkan hati kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Iaitulah membersihkan hati, memperbaiki hati, dan kemudian menghidupkan hati itu sepatutnya menjadi keutamaan kepada kita. Disebut berdasarkan dalil. Yang pertamanya daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Allah Ta'ala menyebut dan juga mensifatkan tentang hari akhirat. Allah Ta'ala menyebut a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Pada hari itu tidak berguna harta yang banyak, kerana harta yang banyak kita tidak dapat, iaitulah merasuah malaikat untuk menjadikan kita selamat pada akhirat Allah. Dan anak pinak yang ramai pun belum tentu dapat membela kita di hadapan mahkamah Allah. Mana tahu pula anak dia tu ada seorang, iaitulah AG, Attorney General, peguam negara, ataupun anak dia ada seorang ketua hakim negara. Contohnya, hang tak kiralah hakim ke, iaitulah lawyer manakah, belum tentu dapat membela dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang paling berguna kepada seorang manusia itu, yang ni yang diistisnakan oleh Allah dengan kalimah illa, kecuali mereka yang datang kepada Allah membawa hati yang disebut sebagai qalbun salim, iaitulah hati yang sejahtera, yang kebanyakan ulama tafsir menyebut hati yang sejahtera tu hati yang bersih, hati yang sehat. Dan yang paling penting ialah sebahagian daripada qalbun salim, iaitulah qalbun munawwirun, iaitulah hati yang bercahaya. Kemudian hati itu pula dapat memberi cahaya pada seluruh anggota tubuhnya dan kemudian dapat memberi cahaya kepada orang yang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu hujah dan dalil daripada ayat Allah yang memperlihatkan tentang bagaimana pentingnya untuk kita menghidupkan hati, menjadikan hati kita tu hati yang sejahtera. Satu lagi pula dalil daripada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ni muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari pun ada. Kalau kita buka Sahih Bukhari ada, kita buka Sahih Muslim pun ada. Bagaimana suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Nabi kata, ala wa inna fil jasadi mudghah wa iza saluhat saluhal jasadul kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi menyebut, ketahuilah kamu wahai para sahabatku, dan sesungguhnya pada tubuh badan seorang manusia itu adanya mudghah. Apa dia mudghah? Iaitulah seketul darah. Iaitulah ataupun ada riwayat kata seketul daging. Wa iza saluhat, seketul daging lah kita buh mudghah, iaitulah seketul daging. Dalam tubuh badan manusia tu Nabi kata ada seketul daging. Apabila baik daging tu, baik seluruh anggota tubuh. Dan kalau jahat yang disebut daging tu, iaitulah seluruh tubuh juga akan menjadi jahat. Lalu Nabi sebut, ala wahiya qalb, ketahuilah kamu itulah yang disebut dengan hati. Jadi hati ni ibarat kata ulama, dia macam malik, iaitulah raja, ataupun kalau tentera dia ialah qiyadi.
pemimpin ataupun laksmana ataupun panglima manakala iaitulah seluruh anggota tubuh tu rakyat ataupun kalau tentera ialah jundi askar biasa, maka iaitulah dalam kaedah kalau pemimpin itu baik insya-Allah rakyat itu baik tapi kalau pemimpin itu jahat maka rakyat juga akan menjadi jahat. Itu memang biasa tuan-tuan, mengikut kaedah dunia. Malah Nabi pun sebut dinun nas ala dinu mulukihim, manusia beragama dengan agama pemerintah mereka. Jadi kalau hati itu ibarat raja, maka rakyatnya iaitulah seluruh anggota tubuh. Betul Nabi kata, itu pentingnya untuk menjadikan hati kita sihat hati kita baik. Sebab kalau apa saja yang kita buat akan terbit kejahatan. Kalau sekiranya hati itu kita tidak jadikan baik di atas muka bumi Allah, dan salah satu kaedah ataupun cara untuk menjadikan hati itu baik ialah sentiasa mendedahkan diri kita dengan peringatan Allah, peringatan Nabi dan peringatan ulama, dan tidak ada majlis dan tempat yang boleh menjadikan hati kita itu baik dan hati kita itu sejahtera selain daripada majlis tafaqah fid din, iaitulah majlis ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Pasal itu ulama penting untuk menghidupkan hati dia, kerana ulama yang hatinya itu tidak hidup, hatinya itu mati, hatinya itu kotor, akan menjadikan dia ulama usuk, di mana dia cukup payah untuk menjadi pewaris para nabi. Raja yang hati dia tidak hidup ataupun pemimpin yang hati dia tidak bersih, hati dia tidak salim, hati dia tidak sejahtera, akan melahirkan pemimpin yang zalim dalam tindak tanduknya di atas muka bumi Allah. Peniaga yang hatinya tidak sihat, hatinya tidak bersih, hatinya tidak salim, akan melahirkan seorang peniaga yang curang, menjauhkan diri dia daripada sifat utama seorang peniaga yang disebut terang oleh Nabi, innat tajirul amin ma'al anbiya wal mursalin fil jannah au kama qala. Sesungguhnya peniaga yang amanah itu, peniaga yang jujur itu, mereka yang tidak ada sifat mutaffifin, yang kita duk baca surah Al-Mutaffifin itu, iaitulah maknanya Allah Ta'ala bagi kehebatan kepada dia. Dia akan bersama-sama dengan Nabi dan Rasul di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ahli masyarakat yang hatinya tidak bersih, hatinya tidak hidup, akan melahirkan ahli masyarakat yang jauh daripada keberkatan dan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Malah yang melahirkan orang yang memusuhi agama kebanyakannya dan juga terdiri daripada mereka yang hatinya sakit walaupun dia mengaku dia beragama dengan agama Islam. Iaitulah lahir daripada hatinya yang mati, iaitulah orang yang kufur pada Allah, yang mana bila hati itu sudah tertutup, terkambuh rapat, dipeterikan oleh Allah,
Artinya dia tetap akan memusuhi agama sampai kiamat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk belik-belik buku sebelum saya tidur petang tadi tuan-tuan, jumpa kata-kata hikmah seorang ulama Arab di atas muka bumi Allah yang bernama Syekh Abdul Aziz Al-Badri, seorang ulama Iraq yang ulung, yang menjadi pejuang agama Allah, yang hidupnya dalam buangan setelah dia lantang menjadi orang yang memperjuangkan Islam. Dia sebut satu kalimah yang menjadi realiti di atas muka bumi Allah. Dia kata apa? Kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka fi dini. Apa maksud dia? Maksudnya setiap daripada permusuhan kita boleh harapkan satu hari akan berhenti juga. Siapa yang berkelahi ni, dia berkelahi hebat lagu mana pun satu hari akan berhenti tuan-tuan. Ada masa dia tersah bimbang. Macam kita lah, sama-sama orang Islam, orang Melayu Islam dalam negara ni tuan-tuan, berkelahi lagu mana pun satu hari tetap akan, orang panggil apa, bertaut juga. Macam disebut dalam pepatah, biduk lalu kiambang bertaut. Memang disebut oleh ulama macam tu. Tambah berkelahi dia beradik pun kadang-kala lagu tu lah. Dia berkelahi lama tak bercakap, kadang tak bertegur siapa dan sebagainya. Tapi kadang-kala ada masa yang mana Allah Ta'ala tentukan akan bertaut kembali persahabatan dan kepentingan dan sebagainya. Tapi kata ulama ini illa, kecuali yang kamu tak boleh harap, iaitulah permusuhan dan perkelahian yang lama, iaitulah adawata, permusuhan, man adaka fidin, pada persoalan yang melibatkan agama. Persoalan melibatkan agama ni kamu jangan mimpi untuk berhenti. Berhenti dia bila? Mati. Berhenti dia sebelum, maknanya dunia ini dikiamatkan oleh Allah. Disebut dalam banyak hadis Nabi dan sebagainya. Satu masa Islam kembali akan berada di atas. Masa tu semua umat Islam semua bersatu di bawah satu kepimpinan. Negara Islam akan tertegak dan kemudian terbit keadilan Islam bagi seluruh negara di dunia ni. Bila tu? Tak tahu. Dan satu, bila berlaku benda tu, iaitulah itu membawa makna, iaitulah dekat sangat dengan kiamat tuan-tuan. La ni tak nampak jalan lagi lah. Satu. Yang kedua, iaitulah permusuhan agama, melibatkan orang munafik dan juga orang kafir. Tetap akan ada permusuhan. Jangan harap satu hari orang munafik dan orang kafir tidak lagi memusuhi agama. Tak, itu memang sifat mereka. Malah orang kafir ni tuan-tuan, walau mereka berkelahi lagu mana pun, mereka ini bercakaran di antara satu sama lain, tapi apabila melibatkan perkara Islam, mereka akan bersatu sungguh-sungguh untuk menjahanamkan Islam di atas muka bumi Allah. Yang ni bukalah lipatan sejarah. Kita boleh jumpa banyak sekali penentangan. Jadi untuk itu, pastikan salah satu kita nak satukan umat Islam ini, dia perlu kepada hati yang bersih, hati yang sejahtera daripada setiap golongan manusia yang mengaku Islam dan beriman.
Oleh itu, pastikan kita sentiasa istiqamah dengan majlis ilmu, kerana ini adalah salah satu cara untuk nak bagi hati kita bersih di atas muka bumi Allah. Alhamdulillah, kita sambung balik perbicaraan kitab kita pada malam ni. Cukup sedikit muqaddimah, mudah-mudahan dia dapat memberi satu mau'izah dalam hati kita di atas muka bumi Allah. Kita sambung balik kitab kita, iaitulah kitab yang bernama apa dia? Iaitulah yang bernama Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, tempat terbitnya 2 bulan purnama dan tempat perhimpunan 2 lautan. Nama kitab kita tu dikarang dan disusun oleh seorang ulama besar daripada Fatani yang bernama Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani rahimahullah. Saya dah habaq banyak kali. Daud tu bukan pak dia, nama pak dia Ismail. Tapi pasal apa dia buh Daud? Kerana dia berterima kasih dengan Syekh Daud. Dia tak lupa Syekh Daud, pasal itu dia masukkan sekali. Bila ditulis nama dia Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Pasal apa? Tanda dia sayang dan berterima kasih pada Syekh Daud, sebab Syekh Daud ni lah mentor dia. Ambil dia daripada kecil, daripada pak dia. Kebetulan Syekh Daud ni dia tak ada anak, maka dia tumpahkan sayang, iaitulah pada Syekh Muhammad ni. Kemudian dia didik daripada kecil sampai dia bawa pergi ke Mekah. Jadikan iaitulah Syekh Muhammad ini sebagai ulama yang hebat. Pasal itu Syekh Muhammad ni dia termasuk orang yang mendapat keberkatan dengan ilmu dia. Salah satu nak berkat ilmu kita, tuan-tuan, guru hak kita didik kita tu jangan kita lupa. Pasal kadang lah ni, dia kadang budak-budak ni, tuan-tuan, dia mengaji kada Quran di kampung, kat guru Quran kampung. Lepas tu dia mengaji sekolah rendah, cikgu sekolah rendah. Lepas tu naik sekolah menengah, cikgu sekolah rendah dia lupa dah. Lepas tu pergi sekolah menengah, masuk pula universiti. Guru sekolah menengah lagi dia tak tahu dan dia buat lupa dah, tuan-tuan. Dia duk sebut syekh universiti dah. Padahal guru ni peringkat mana pun dia merupakan guru dan orang yang paling penting kepada kita. Tambah guru Quran hak di kampung tu, yang mula memperkenalkan kita dengan alif ba ta tu. Sebab itu asas untuk kita nak kenal benda hak lebih besar lagi. Tu jangan lupa, tuan-tuan. Pasal itu kita ni hebat lagu mana pun, peringkat mana guru kita, jangan kita sia-siakan. Macam kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia kata apa, tuan-tuan? Man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Sesiapa yang mengajar aku walaupun satu huruf, aku telah menjadi hamba kepada dia. Itu kata Sayyidina Ali. Satu huruf ajak alif saja, tu pun dia sudah menjadi tuan kepada aku. Aku menjadi servant ataupun hamba kepada dia. Tu nak abang bagi. Baca itu Syekh Muhammad tak lupa dengan Daud. Pasal banyak orang tanya saya, pasal apa dia buh Ismail kemudian Daud, takkan seorang tu nama Ismail Daud? Boleh jadi, boleh nama macam tu pun boleh, tak ada masalah. Tambah kita orang Melayu ni nama panjang sungguh. Kalau tu Arab ataupun asal depa semua nama satu ya. Tu kadang pi orang anak kita pi mengaji di Mesir apa semua tu Arab pun heran, mana satu nama hang ni.
sampai 5 nama dia tuan-tuan, punya nak bagi panjang lah sungguh. No, siapa di guru kelas tahu lah. Kalau guru kelas tahun 90-an dengan guru kelas tahun ni, ni 2024 ni, ataupun jadi guru kelas tahun 60-an dulu lagi syok. Semua nama Abdul Rahman, Abdul Hamid, Ishaq, Yaqub, Maila, nak sebut pun tergeliat lidah-lidah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Lepas itu tang kolom nama tu dia kena panjang sungguh-sungguh, tak celui. Oh, tu dia punya bubuh nama tuan-tuan. Salah ke? Bukan salah nak bak bagi, tapi nak bak lagu tulah tuan-tuan. Baik, kita sambung pada saat penghujung muka surat 30. Masih lagi dalam tajuk sembahyang, kita berbicara tentang niat. Niat ni ialah menjadi satu rukun daripada sembahyang. Dan kita sedang belajar tentang rukun-rukun niat. Rukun niat ni 3 ya. Apa dia? Qasad, ta'arad, ta'yin. Yang kita habaq hari itu, yang tuan-tuan pun dah mengaji bulan lepas. Qasad menyahajakan sembahyang, yang kita sebut sahaja aku. Lepas itu ta'arad menetapkan fardu, sahaja aku sembahyang fardu. Lepas tu ta'yin menentukan waktu. Ni sembahyang fardu ni. Kita pun angkat takbir Allahu Akbar, lintah dalam hati kita sahaja aku sembahyang fardu asar. Cukup lah, sah dah, tak ada masalah. Tapi nak bagi sempurna lagi, sahaja aku sembahyang fardu asar 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau kita berjamaah kena tambah satu lagi lah. Ni dia cerita rukun umum. Berjamaah dia kena sebut makmum. Makmum wajib. Sebab kalau kita niat kita sembahyang berjamaah, kita tidak tambahkan niat dengan menjadi makmum ataupun mengikut imam, tidak sah. Batal sembahyang kita bila kita ikut seorang imam, kita tidak niat sebagai makmum. Tapi imam tidak wajib untuk berniat imam. Kalau imam tu dia kata sahaja aku sembahyang fardu Aisyah, kerana apa saja kuasa fardu Aisyah, sah dah. Dia tak sebut pun menjadi imam, sah dah, sembahyang tu sah. Tapi makmum kalau tak niat makmum tadi, sembahyang tak sah. Imam tak. Pasal apa imam tak? Pasal dalam kaedah sembahyang berjamaah, makmum mengikut imam. Itu maksud dia. Jadi sah, cuma ada ulama berbahas, maknanya kuranglah fadilat imam itu. Nak bagi sempurna, tambah imam tuan-tuan. Tu dalam kaedah tadi, bila kita ikut imam, ikutlah sembahyang apa pun boleh, bagi dapat pahala berjamaah walaupun pahala tu sikit. Sebab saya tengok budaya masyarakat kita ni, kalau sembahyang masjid ni tak apa, sembahyang berjamaah di masjid ni, kadang kita orang panggil apa, di mana-mana sahaja budaya sembahyang lah ni cantik. Orang pergi supermarket, masuk waktu asar pakat berduyun-duyun sembahyang. Maknanya ada orang yang teringat bab sembahyang tu. Tapi yang tak syok lagi, tang nu seorang, tang ni seorang, tang nu seorang, tang ni seorang, tu tak lendik lagi tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia mensia-siakan pahala berjamaah 27 yang disediakan oleh Allah. Apa salahnya pakat ramai-ramai letak seorang untuk imam. Satu. Yang keduanya, orang tu duduk sembahyang, kita pergi ikut dia lah. Ada satu pakcik sahabat tu, dia kata, sekali kita tak tahu dia sembahyang apa, lah nak abang hukum. Pasal tu imam, dia tak wajib niat imam. Ikut sudah lah, dia sembahyang apa pun tak apa. Kalau contoh, kalau kawan tu kata kat saya, kalau kita sembahyang tu sama rakaat tak apa juga, ataupun iaitulah dia terlebih rakaat, dia kurang rakaat daripada kita, kita boleh tambah. Macam mana kalau dia terlebih rakaat? Contoh dia sembahyang qadha, sembahyang asar,
Kita sembahyang maghrib, mana kita tahu dia sembahyang qadha, sembahyang asar, ikut sudah. Saat kita tengok dia bangkit, oh dah lebih, kita boleh mufaraqah daripada dia. Tak ada masalah. Tapi kita telah mendapat 27 kali ganda pahala lebih daripada sembahyang seorang tadi ni tuan-tuan. Kalau kita mengaji boleh ikut, kita nak ikut orang sembahyang apa pun, cuma satu sembahyang yang tak boleh ikut, sembahyang jenazah. Selagi orang duduk sembahyang jenazah angkat 4 takbir, kita pun main sembahyang pergi ikut juga. Ustaz kata boleh sembahyang apa pun. Tak tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi maknanya iaitulah cukup dengan qasad, ta'arad, ta'yin kalau berjamaah tambah mengikut imam. Nak tahu lagi, berehat saat kita jawab azan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Wallahu alam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Muslimin muslimat rahimahullah. Jadi kita balik kepada kaedah tadi, kita review balik hak kita mengaji bulan lepas. Maknanya untuk sembahyang fardu mesti ada 3 tu. Qasad, menyahajakan sembahyang, sahaja aku sembahyang. Ta'rad, menetapkan fardu. Kita sebut fardu tu, no? Sebab itu kalau kita sebut dalam niat kita tu hanya sahaja aku sembahyang Isya, tak sah. Pasal rukun dia satu tak ada, mesti sebut fardu kalau kita sembahyang fardu. Dan kemudiannya ta'yin ni menentukan, tentu iaitulah waktu apa yang kita sembahyang tadi. Jadi kita nak sambung balik bulan ni, muka surat 30 tu, kuliah terakhir kita bulan lepas lah, 17 hari bulan 9. Sambung Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Dan jika sembahyang itu adalah sembahyang sunat yang mempunyai waktu, maksud mempunyai waktu ni, dia dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu. Sembahyang sunat yang dikaitkan dengan waktu. Contoh dia kata apa dia? Seperti sembahyang sunat rawatib, sembahyang qabliyah dan ba'diyah, sembahyang yang mengiringi sembahyang fardu. Jadi ada waktulah, macam sembahyang qabliyah zuhur, waktu zuhur sebelum kita sembahyang fardu zuhur. Sembahyang ba'diyah zuhur maknanya selepas sembahyang fardu zuhur. Itu sembahyang yang dikait dengan waktu. Dan juga sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Dia bukan ada waktu, tapi ada sebab-sebab tertentu. Contohnya dia kata seperti sembahyang minta hujan, yakni sembahyang sunat istisqa. Jadi tak ada waktulah bila nak sembahyang ni, bila hujan tak ada. Tiap dah macam-macam kita buat, pembenihan awan buat dah, apa semua buat dah. Maka salah satu ikhtiar yang mendapat pahala menjadi sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sunat istisqa. Baik. Lagi, dan juga contohnya sembahyang gerhana, kusuful qamari wa khusuful syamsi wa khusuful qamari. Sembahyang gerhana, berlaku gerhana baru boleh, tak ada gerhana tak boleh. Ataupun sembahyang yang mempunyai sebab yang cukup common ataupun biasa. Apa dia? Sembahyang sunat tahiyyatul masjid. Sebab masuk masjid baru boleh buat, tak masuk masjid tak boleh. Kira lagu itulah. Kalau buat juga maknanya ikhtilafis sunnah, menyalahi sunnah. Ataupun iaitulah tempat yang tidak diiktiraf sebagai masjid. Tak ada. Tu kadang-kala banyak kita tengok contoh, iaitulah masjid, masjid, iaitulah apa dia, maknanya contoh masjid kita kata tengah duk buat ban semua, buatlah, lepas tu pindah sembahyang masjid, sembahyang Jumaat tu di satu surau, dan sembahyang sunat di satu surau tu diiktiraf sebagai masjid ataupun tidak. Walaupun hanya sementara untuk sembahyang, tak apalah, buat jemaat tak salah, pasal yang tu diizinkan dan sebagainya. Ni hak pakat masuk habis dia kira, lepas tu waktu tu sebelum lohor, pakat mai dah duduk biasa sembahyang, masuk masjid sembahyang sunat, masuk masjid sembahyang sunat. Pakat sembahyang sunat habis. Sembahyang sunat apa waktu tu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Matahari terpacak atas kepala sampai masuk waktu zuhur,
iaitulah waktu yang tidak disebut, ada sebahagian ulama kata waktu tanduk syaitan, yang diharamkan untuk sembahyang mana-mana sunat. Itu kaedahnya, kecuali sembahyang yang bersebab. Tak tahu sembahyang sunat apa, saya pun tak tahu. Tu yang mujuk satu tempat, saya tak muhabak tempat mana lah. Inisiatif dia punya hak yang ahli jawatan kuasa surau tu, dia pergi tulis di sini iaitulah surau, maka iaitulah dia tidak diizinkan. Kata izin macam mana dia boleh, kalimah bahasa dia saya lupa, nak bagi sedap. Kadang bahasa tu pun kena tulis elok juga. Masyarakat kita ni pun kena tulis bahasa tu. Dia bahasa orang Melayu ni sensitif, kadang berasa cakap sikit dia berasa sikit dia Allah tak tahu nak bang. Sebab orang Melayu ni dia jiwa dia tu jiwa lembut. Tu yang ada orang kata muka nampak macam gangster tapi hati ada taman. Orang Melayu ya tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah, tak boleh kata silap sikit habis. Contoh buat papan tanda besar, dilarang buang sampah, denda 500. Lama sampah. Orang Melayu berasa pergi kata aku dilarang. Jangan larang, tak boleh. Dia kena guna kalimah sila buang sampah. Siapa buang sampah di sini orang yang budiman. Pakai tak ada sampah tuan-tuan. Kadang perkataan mamnu' dilarang pun masalah juga. Dilarang merokok. Siap. Dia bukan heran. Lepas tu syok kalau naik komuter belah Kuala Lumpur ke apa tuan-tuan, kos wanita, maknanya hak yang gerabak tu kan untuk perempuan semua, bukan mak perempuan. Dilarang lelaki duduk. Lama orang jantan duduk, dia bukan kira apa tuan-tuan. Dia kena tukar bahasa dia, bagi lembut sikit, bagi dia tu terasa sampai ke dalam tu. Siapa yang duduk sini nak jadi perempuan silakan. Buh lagu tu tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Itu kaedahnya untuk kita ambil i'tibar. Jadi yang surau ni dia punya jawatan kuasa, dia tulis. Jadi di sini tak ada lah macam masjid. Jadi kalau buat jemaat pun mai duduk terus lah, apa masalah dia. Tunggu, tak apalah, sat lagi bila dah azan yang pertama kita duduk, kita sembahyang, tak apalah. Lepas itu sembahyang apa? Sembahyang rawatib, qabliyah Jumaat. Tapi hak mai tadi ni mai masuk sembahyang dulu. Tak tahu, saya pun tak tahu. Kadang kalau pelik tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Tapi tak apalah, kita nak kata tak boleh terus pun wallahu alam lah. Sebab fiqh ni luas, kot-kot lah dia datang mana pula go mana. Kita tak boleh fiqh, kita tak boleh kata hak orang lain buat sesat, hak kita saja betul. Tak boleh. Mazhab pun ada 4, tambah hak Syafi'i pun pula ada pendapat macam-macam tuan-tuan. Sebab itu kalau kita rasa lagu lain sikit, tak apalah kita bincang. Jangan kita terus bubuh ni sesat. Tauhid tak apa. Tauhid memang semua sama, hampir berjalan seluruh dunia ni. Orang Melayu pun yang itulah juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lepas tu pi pula hak yang India pun Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tauhid. Tauhid tak lari satu. Akidah yang satu ya. Lain daripada akidah satu ni semua sesat. Tapi kalau fiqh ada, fiqh tu wasi'ah luas. Baik, tak apalah. Sembahyang ada sebab, sembahyang sunat tu, maka wajiblah padanya, pada niat tu 2 saja. Ta'arud tak ada lah, sebab ta'arud ni menetapkan fardu 2 ya, iaitulah qasad dan juga ta'yin jua. Apa dia tu? Qasad menyahajakan sembahyang. Sahaja aku sembahyang ni wajib dalam niat ni. Kalau tidak sembahyang kita tak sah sebab dia rukun. Iaitu satu, maka wajiblah padanya niat tu satu qasad, sahaja aku semayang, dan kemudian ta'yin jua. Itu persoalan dia. Dan tiada payah berniat sunat, tak payah tambah sunat. Dia berbeza dengan hak fardu tadi. Hak fardu tadi sebab ada satu lagi rukun, ta'arud.
Ta'arud tu apa dia? Menetapkan fardu. Jadi sunat dia tetaplah. Fardu pun tak tetap, sunat dia tetap. Macam contoh kita kata kita nak semayang apa? Semayang tadi, kita ambil semayang tadi ni, semayang rawatib, semayang sunat qabliyah Jumaat contoh, Allahu Akbar, bagi hadir dalam hati kita sahaja aku semayang, sahaja tu menyahajakan tu qasad. Lepas tu yang kedua, sahaja aku semayang qabliyah Jumaat. Tak tambahlah sunat apa tahu ya. Sahaja aku semayang sunat qabliyah Jumaat. Yang tu qabliyah Jumaat tu nama dia ta'yin, menentukan kita semayang tu semayang apa. Macam juga kita semayang tahiyyatul masjid, cukuplah sahaja aku semayang tahiyyatul masjid. Cukup. Semayang gerhana, sahaja aku semayang gerhana bulan, cukup lah. Sahaja aku semayang minta hujan, cukup lah. Tak buh sunat lah. Tapi kalau nak bagi cantik, buh pilah, tak ada masalah. Yakni tiada wajiblah ia berniat dengan sunat dan ditakyinkan qabliyah dan ba'diyah. Tu rukun. Jadi nak bagi sempurna semayang kita tu, kita mesti tentukan qabliyah ke ba'diyah kalau rawatib. Dia tak boleh sahaja aku sembahyang kita sunat subuh contohnya. Walaupun kita tahu subuh tu dia tak ada ba'diyah, tahu kan, memang tahulah. Dan kita pun bukan sembahyang fardu, sembahyang sunat subuh tu. Baik, lalu kita sahaja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Mazhab Asy-Syafi'i jawab dia tidak sah sembahyang sunat tu. Pasal apa? Pasal tak ada ta'yin. Sebab walaupun subuh tu iaitulah maknanya tak ada ba'diyah. Dia mesti sebut qabliyah. Jadi kita angkat takbir sahaja aku sembahyang sunat qabliyah subuh. Tapi nak bagi itu pendapat jumhur. Ada juga pendapat, ada juga ulama kata boleh. Pasal apa? Pasal subuh tu dia tak ada ba'diyah. Jadi kita tak apalah, kita pegang hak yang umum, hak yang dipegang tadi ni. Jadi tak payah sebut sunat dah bah. Sebab sunat dia tak termasuk dalam rukun. Rukun tu ialah ta'yin. Rukun niat tu. Itu maknanya. Baik. Dan jika sembahyang sunat itu sunat mutlak. Nak mutlak ni apa dia? Sunat mutlak ni saja-saja nak sembahyang. Tak ada pasal kita saja nak sembahyang pakai tak sembahyang. Duduk saja-saja, boring, tak tahu nak buat apa, angkat takbir Allahu Akbar, sembahyang. Tu nama dia sembahyang sunat mutlak. Mutlak ni makna semata-mata. Jadi tak ada kait dengan waktu, tak ada kait dengan apa? Tak ada kait dengan sebab. Jadi bila tak ada kait macam tu, sembahyang sunat mutlak ni, maka memadailah padanya akan qasad jua. Itu dia. Untuk sembahyang sunat mutlak, angkat takbir saja aku sembahyang. Dah. Saya sebut rakaat tapi apa dah. Saja aku sembahyang. Sembahyang apa? Nama apa mutlak, semata-mata ikut suka daripada duduk saja. Baik bagi dapat pahala. Tapi kena prihatin juga sagi lepas subuh dah duduk saja, sembahyanglah. Angkat takbir Allahu Akbar. Lagi tak terbit matahari, waktu tu diharamkan sembahyang. Tu dia panggil waktu tanduk syaitan. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas lepas subuh, lepas asar. Tak betul. Yang tu tak boleh. Sembahyang sunat mutlak pun, sembahyang sunat pom tak boleh. Kecuali sembahyang sunat yang bersebab.
Ada sebab tak apa. Macam gerhana matahari berlaku, iaitulah pada pukul 5.30. Boleh. Ada sebab apa? Sebab gerhana dia tidak masuk dalam, walaupun dalam waktu yang diharamkan sembahyang. Itu ada sebab. Itu kaedahnya. Yang tu pun ada perbahasan ulama juga. Jadi kita ni bila kita mengaji kitab ni mazhab Asy-Syafi'i, dan tok guru kita pula satu pegangan dari segi fiqh dengan kita. Jadi terbaik kita pegang hak lagu ni lah. Cuma nak habaq jadi ni kalau kita pergi tengok pelik-pelik ke apa-apa, jangan terus pergi kata hang sesat. Jangan fiqh, jangan tuan-tuan, saya nak bak siap-siap fiqh, jangan. Pasal banyak pendapat, yang tu kaedahnya. Tu yang tujuan kita mengaji ni untuk apa? Nak bagi kita dapat satu, orang panggil apa? Puas. Baik, macam semayang lah. Semayang ni pun kita tahukah semayang kita Tuhan terima ke tak? Tahu. Mana tahu? Tu urusan Allah Ta'ala. Malaikat pun tak tahu. Tu yang diriwayatkan ada disebut, saya sebut dah banyak kali. Malaikat ni dia tengok semayang kawan ni bagus, dia angkat semayang tu naik langit pertama. Langit pertama pun malaikat yang menjaga langit pertama puji semayang kawan tu. Angkat lagi langit kedua, malaikat jaga langit kedua pun puji. Kira sampai semua peringkat langit ni, semua yang berada di langit ni semua puji semayang dia. Sampai kat Tuhan kata pi bagi balik semayang dia tak ada nilai walaupun sikit kepada aku. Kemudiannya dibagi, itulah bentuk apa? Hampuk balik ke muka dia. Kalau bahasa kita kata macam hampuk kain buruk di muka tu. Tu dia. Malaikat tak tahu, Allah Ta'ala saja tahu. Betul. Tapi macam saya sebut selalulah, kita ni bila kita dah yakin kita buat tu betul, tapi bukan yakin dengan kepala otak, yakin dengan apa? Dengan ilmu. Kita mengaji, kita yakin, kita berasa puas. Okey, Tuhan terima tak terima urusan Tuhan, tapi tang kita berasa okey dah. Dia ibarat macam ni lah. Satu orang dia tanya saya, ibarat ni macam mana? Ibarat dia macam ni. Macam kita pergi minta satu permohonan, suatu permohonan zakat lah. Dia bagi syarat borang ni mesti ada 20 syarat. Fotostat ni ada 20 benda lah. Tulis nama, pekerjaan, lepas tu pula gaji banyak mana. Dia tulis siap, jangan muhung. Tak apalah, buah tu jangan muhung satu. Lepas tu bagi lengkap 20 tu. Kita pun bila pergi hantar permohonan tadi, dalam masa, bukan tarikh tutup ke, dalam masa cukup lengkap 20 benda tu ada dan sebagainya. Nak terima, boleh terima ke tak boleh terima, itu bukan urusan kita. Boleh dapat ke? Dengan isi 20 lengkap tu boleh dapat tu ke? Tak tentu. Tapi tang kita berasa puas dah. Pasal kita dah bagi semua 20. Tapi yang syoknya, dia lupa minta 20, kita bagi 5 ya. Lepas tu kita duduk beli di rumah, bila nak terima ni? Bila nak terima? Yang tu pun fail dah. Nak terima apa? Dosa dua angan-angan lah. Tu nama angan-angan. Memang tak terima lah. Macam tu lah juga nak bak lagi. Tujuan kita mengaji lagu tu tuan-tuan. Tambah bila berlaku perpecahan pendapat di kalangan ulama. Ada orang sebut kat saya ni, dia kata awak yang duk mazhab ni, lepas tu pendapat ni, buat satu sudah tak boleh kau Ustaz. Nak balik kepada apa yang disebut ikhtilafu ummati rahmah. Perbezaan pendapat di kalangan umatku tu jadi rahmat. Pasal kita pula geografi tak sama, musim tak sama. Hak duk di belah kita kata Eropah nu ada sampai 4 musim. Di negeri Cina pun ada 4 musim. Tentulah fiqh dia berbeza dengan kita yang hanya ada 2 musim. Apa dia? Musim hujan, musim panas. 2 tu lah kita ni. Dia ayat itulah dipengaruhi dengan monsun barat daya.
ataupun monsun timur laut. Tak monsun barat daya, monsun timur laut. Kita lagu tu tu kita ni kalau pakai baju ya, siap jawab dia. Sat lagi berapa duk tengah panas, esok lagi petang nak kena basuh dah. Tak boleh pakai dah. No, duduk neri di sana. Kalau hak jenis kerin empat musim ni, kalau mai musim panas ke musim hak yang jenis kerin ni, jawab dia hang pakai seminggu tak basuh pun tak apa. Dia jadi lagu tu. No, lepas tu ada perbezaan lah. Jadi sebab itu maknanya bila geografi tak sama, makanan tak sama, kehidupan pun tak sama, sebab itu kena ada mazhab. Itu kaedahnya. Lepas tu ada pula kata kita duk pakai mazhab buat apa? Ikut terus cara Nabi dan cara sahabat. Kita terpisah dengan Nabi ni berapa lama? 1400 tahun. Dah 1400 tahun tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Kita nak tahu lagu mana betul-betul hak kita buat tu berbetulan dengan Nabi. Melalui siapa? Melalui ulama. Jadi ulama yang amanah, berkepercayaan, muktabar, yang bawa mai kat kita. Nah, jadi ada hak tak mau pakai mazhab, dia kata terus mai kepada Nabi, dia nak pergi ambil ego benar. Dia pun 1400 tahun berpisah dengan Nabi, kena ambil dah ulama dia juga. Nah, lagu mana pun lagu itulah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tak ada pula orang tanya saya, ni macam mana hadis pun berlawanan kadang-kala. Contoh, kita masuk masjid, nah, tok khatib tengah duk khutbah, nak sembahyang tahiyatul masjid ke tak? Nah, ada orang kata macam tu. Khutbah pertama lah, khutbah kedua memang jawab dia tak boleh dah. Mayang sunat apa pun, mayang kita ambil nombor 1 lah. Khutbah pertama kita masuk-masuk, nak duduk terus ke? Nak ambil tahiyatul masjid, masuk masjid ketika hari Jumaat. Nah, boleh dua-dua boleh. Hang nak semayang pun boleh, tapi semayang mesti ringkas. Nah, baik dengar khutbah ni memang cukup penting. Baik tu lena pun makruh, makan pun makruh, main gadget pun makruh tengah duk khutbah dah. Sampai orang suruh tabung, kita buat duit dalam tabung tu pun makruh. Tu dia nak bagi tuan-tuan besarnya khutbah. Pasal apa besar khutbah? Sebab khutbah tu dia juga termasuk dalam sembahyang Jumaat. Jangan duk ingat 2 rakaat, tambah lagi apa dia? 2 khutbah. Itu kaedahnya nak bagi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu pentingnya untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah. Sebab itu dia nak duduk terus boleh, nak sembahyang pun boleh. Dua-dua ada hadis kata ketika sahabat riwayat, bila seorang sahabat mai dia duduk terus, Nabi kata bangkit sembahyang sunat dulu. Tapi dia tak duduk lagi, dia nak main nak duduk. Kalau duduk tak boleh dah, pasal dah kita masuk duduk dah. Dia bergaya nak duduk, Nabi kata ialah sembahyang sunat dulu, tahiyatul masjid, sebab penghormatan kepada masjid. Lepas tu itulah ada yang mai, Nabi kata duduk dengar khutbah. Jadi ada maknanya dua-dua boleh, tak payah berkelahi lah yang tu. Tapi orang Melayu dia kira nak berkelahi ya tuan-tuan. Masalah pun kadang berkelahi. Tak tahu saya apa heran, berkelahi ni tuan nak abang lah. Tang baik kadang baik sungguh-sungguh, tang berkelahi ni pula kadang berkelahi sungguh-sungguh. Dan yang syoknya kadang ada masalah dia tak berasa apa pun. Kadang ada masalah tak berasa apa. Kadang benda tu benda kecil lah, dia boleh berasa sampai mati tuan-tuan. Baik tu boleh tak bercakap pula sampai mati. Tu orang Melayu tuan-tuan. Baik tu kita lah ni, kalau boleh kelahi tu pun melawak lah kira. Melawak pasal kita mau pertautan kembali. Tak apa berbeza pendapat lagu mana pun tak apa, sebab kita berbeza pendapat ni kadang bukan dengan orang lain, dengan bini pun sampai kelar duk beza pendapat lagi. Cuma bini tu boleh tak habang kita ya. Dia suka benda lain,
Kita pun suka benda, tapi dah dia taat pada suami, dia pun sengap gitu lah. No? Tapi setuju sampai kelah? Tak. Cuma dia tak kata kat kita lah, dia duk sungut dah hati dia lah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, nak jaga kerukunan rumah tangga lah. Kita boleh gitu. Satu, jangan cepat koyak. Yang tu ya tuan-tuan. Tapi masalah kadang kita berkawan ni, dia kata kat orang tak apa, dan orang kata kat dia koyak selalu lah tuan-tuan. Kawan kita sudah berkawan payah cerita. Dia kata kat orang sedap, dia bubuh, kita tu mai ada point, orang kata pula kat dia dan lepas tu tengok tarik muka, lepas tu pakai tak mau nak senyum, tak mau nak apa dah. Tak boleh kita tak boleh tu kadang-kadang dia mai, jangan kata orang lain, saya pun lagu tu kadang kita ni kadang duk pang saya kita berasa ke apa ke lagi dan sebagainya, pakai kita tengok muka dia pun tak apa nak ni lah. Memang itu sifat orang Melayu nak buat aku nah. Tu yang kalau lagu tu tak boleh jadi ahli parlimen, tak boleh jadi ahli Dewan Undangan Negeri. Nak bang saya siap. Kalau siapa nak diwakil rakyat, kalau ada sifat yang tu sah jadi lah. Hampir jadi lain tak apa. Sebab duk dalam parlimen kenal lagu tu. Kita tengok tu dia hang kata aku kata hang tu dah tarik balik apa semua berkelai ni, muka sampai merah apa semua. Sat lagi masa rehat minum sekali, bertepuk bertampang pula. Kalau kita tak boleh tadi hang duk kata kat aku sedap, tuan nak minum dengan aku, tak ada pasal itu saya duk mengajak sampai kelas di ahli parlimen pun tak orang tak calon pasal itu. Patutnya lagu tu syukur jugalah, macam kata Tok Haji Saleh satu kata-kata dia pernah sebut, dia kata mujuk masa tanding pilihan raya dulu dia kalah. Kata apa? Kalau tak kalah tak mengajak, kalau menang tak mengajak. Nampak lagi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dan kita pun seronok mengajak lah tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Dan yang keduanya itu rukun semayang yang kedua ialah qiyam, yakni berdiri betul. To be continued. Kita sambung pula dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat dan juga mendapat inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada soalan? Ya. Baik, salam. Tak apa, dengar. Ya. Saya teringat kisah okey. Tak apalah. Imam Syafi'i ada bagi tahu dia tak ada hadis. Okey. Semasa kamu sembahyang sunat, lepas sembahyang sunat kamu renungkan kembali apakah kelemahan-kelemahan kamu. Betulkan balik kelemahan-kelemahan kamu. Lebih baik daripada sembahyang sunat itu kan. Apa yang disebut tadi? Dia bagi tahu lah sebab masih ingat Ustaz mereka semasa kita rokok. Masa kita rokok, masa Rasulullah rokok, bermakna kalau dia letak buku di atas belakang tak jatuh buku. Contoh lah. Baik. Tetapi saya tengok anggota-anggota kita, dia rokok saja macam ni. Itu saya nak minta penjelasan. Baik, jadi saya pun bila nak respon ni, respon secara umum lah. Sebab kalau nak hurai tu, dia dalam kitab kita, insyaAllah kita akan sampai tentu dan sebagainya. Dia memerlukan masa dan sebagainya dalam keadaan tadi. Sebab itu antara yang terbaik ialah diletakkan tangan kita di atas lutut. Tu pun tengok dalam suasana lain juga, kadang-kala iaitulah mungkin tangan kita ada yang panjang. Kalau kita letak lagu tu, dia tak akan jadi macam kedudukan rokok dan sebagainya. Memang betul, kalau kata contoh yang terbaiknya kira macam papan tu, leduk dia, sudut dia tu memang sudut dia betul dan sebagainya. Tapi maklum sajalah, satu, kita ni bukan semua sama.
Ada orang yang badan besar, ada orang yang badan lagu tu, ada orang badan lagu ni. Ada orang yang kemampuan dia untuk rokok tu pun mungkin macam kalau kita dapat tu orang yang betul-betul bersedia dan orang yang sihat betul dari segi pinggang, lutut dan sebagainya. Kita ni maklum sajalah, semua kita ni kalau masuk umur 40 ke atas tu bersedialah. Nak abang bagi oi tak boleh ustaz, kena terbaik tu kita kena sihat daripada awal ni. Betul, tapi sunnatullah dia lagu tu lah tuan-tuan. Naik 40 dia kira duk turun dah. Itu sebelum 40 minyak paling popular kat kita minyak wangi, perfume. Lepas masuk umur 40 minyak angin. Yang tu cukup laku kita ni tuan-tuan. Biasa kadang nak dapat sempurna, tapi paling sempurna lagu tu. Itu kaedahnya tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi disebut oleh ulama sedapat mungkin bagi dapat lagu tu. Dan dengan ilmu. Kadang kita ni tahu ikut, kita nak berasa nak bagi duk lagu tu lagi sampai kita cukup sampai ke bawah dan sebagainya. Ada jawapan dalam kitab-kitab tentang kesempurnaan rokok tu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita boleh tengoklah banyak tok guru duk bahas dah lagu mana kesempurnaan rokok. Dia sepatutnya dalam kaedah tadi dia bermula daripada kecil didedahkan siap bagaimana sembahyang yang sempurna, rokok yang sempurna dan sebagainya. Tu pun macam itulah fiqh ni dia luas. Sekali lagi pasal kalau kita tengok contoh, banyak orang kata lagu ni sembahyang Nabi. Lepas tu puak ni pula kata lagu ni sembahyang Nabi. Puak ni pula lagu ni sembahyang Nabi. Berbeza dah, tiga dah. Lepas tu mai yang penin siapa dia? Kita yang tak berarti ni, kita duk mengaji lama lagu tu, kita jadi penin. Tapi mujuklah penin kita pun taklah sampai macam Man Kulim punya penin. Yang tu lagilah dia penin panjang tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu yang apapun, iaitulah terbaiknya kita mai duduk dalam majlis ilmu. Saya nak kupas tu panjang ataupun kaedah. Nah abang kata yang ni yang paling betul. Oh saya pun yang tu tak berani lagi nak bubuh kata yang ni kata betul. Cuma yang terbaik macam itulah, bagi dapat sedapat mungkin, bagi duduk macam suasana dia. Kalau tak papan macam ni. Lepas tu yang terbaiknya kalau ikut kaedah dalam keadaan tadi ulama sebut dalam kitab kita pun dia sebut letakkan makna tangan kita tu di lutut. Kalau boleh bagi dapat. Bagi dapat macam tu. Itulah yang disebut dalam kitab yang boleh saya respon. Itu kaedahnya. Cuma kalau nak rujuk lagi boleh rujuklah kepada yang lain dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, sama. Cukuplah dekat tu. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Kita tunda dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.